أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah Ta'ala yang masih berikan kita nikmat kesihatan, afiah, panjang umur. Semoga kita doakan agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kita juga sentiasa berdoa pada Allah Ta'ala agar terus diberikan kekuatan dan semangat untuk melakukan sebarang bentuk amal kebajikan, khususnya untuk kita bersedia bulan Ramadan yang tidak akan lebih daripada 3 bulan ataupun tak lebih pada 2 bulan setengah daripada hari ini. Hari ini 21 hari bulan Jumadal Akhirah 1445 Hijrah. Bulan depan bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian sebelum tengah bulan 3 kita akan masuk bulan Ramadan insya-Allah. Supaya kita melatih diri kita dengan amal-amal kebajikan, biasakan supaya mudah untuk kita melakukannya pada bulan Ramadan yang Allah sediakan pelbagai ganjaran, gandaan pahala pada bulan itu yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Bagi mereka yang belum habis qada puasa, lelaki mungkin ada keuzuran ketika sakit, ataupun orang perempuan uzur sakit dan juga uzur syar'i orang perempuan. Jadi ingatkan kepada ahli keluarga untuk segera qada puasa tersebut sebelum masuk bulan Ramadan. Ada masa sebulan, 2 bulan, 10 hari lah, 9 hari lebih kurang insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung perbincangan kita yang lepas daripada kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam tajuk jauhi perkara yang berkaitan dengan kezaliman dan sebarang bentuk kezaliman perlu diselesaikan. Ambil barang orang, pulangkan. Kalau kita kutuk dan kita mengumpat seseorang, maka minta maaf daripada mereka ini. Kita teruskan hadis yang berikutnya daripada Abdullah bin Amru bin Al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaih. Orang muslim itu adalah orang Islam lain selamat daripada lidahnya dan tangannya. Maknanya muslim yang sebenar adalah yang orang Islam lain tidak kita sakiti. Kalau kita berjaya menjaga lidah kita, tidak mengeji, tidak mengutuk orang lain, tidak fitnah yang menyebabkan mereka sakit hati terhadap kata-kata kita, begitu juga kita menjaga tangan kita daripada mengambil harta mereka, rasuah sebagai contoh, memukul orang yang tidak sepatutnya. Macam-macam cerita kan, suami pukul isteri, begitu juga dengan anak pukul ibu, anak pukul bapa dan juga seumpamanya. Ini semua bukan daripada ajaran Islam. Dalam keadaan biasa, orang Islam lain, bukan ibunya, bukan bapanya,
bukan isterinya pun selamat daripada kejahatan dan tangan-tangan orang Islam yang lain. Ini kan pula ibu dan bapa kita, ini kan pula pasangan kita, ini kan pula anak-anak kita dibenarkan pada ketikanya yang tertentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Itu memang dibenarkan. Wadribuhunna, boleh pukul pasangan isteri tapi untuk mendidik, tetapi bukan pukul saja-saja ataupun kerana nafsu kita. Itu pun syarat yang sangat ketat. Dalam keadaan Muslim yang sebenar itu adalah yang mereka selamat. Kita ini tidak ganggu dengan lidah kita, tidak sakiti mereka. Begitu juga tangan kita juga tidak memukul mereka dan menyakiti dan ambil harta mereka. Ini kan pula orang-orang yang dekat dengan kita. Maka kalau dilakukan juga, maknanya bukan Muslim yang sebenar. Itu mafhum sebaliknya. Yang kedua, Nabi kata dalam hadis ini, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi hijrah ini biasa kita bicarakan mungkin hijrah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah dengan maksud seperti Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Jadi itu Nabi sebut. Namun demikian, para ulama tetap mengatakan bagi keadaan tertentu masih lagi ada hijrah ini, iaitulah sekiranya kita ingin menjadi baik, hendaklah tinggalkan tempat lama kita yang suasananya tidak baik. Kena cari tempat yang baik, suasana yang baik, bi'ah salihah, bi'ah yang baik. Ini berdasarkan hadis yang kita bicarakan sebelum ini. Seorang lelaki yang nak bertaubat daripada membunuh 99 orang. Kemudian bila tanya orang yang di sekelilingnya, oh tak boleh nak bertaubat, pun dia bunuh orang yang jawab tu, jadilah 100 orang. Kali kedua tanya lagi, barulah orang alim jawab kepadanya, boleh, Allah Ta'ala maha menerima taubat, tetapi dengan syarat kau tinggalkan negeri kamu, pergi negeri sekian. Jadi berdasarkan hadis ini, ada ketikanya hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain masih lagi dibenarkan oleh syarak, tetapi tidaklah beramai-ramai sebagaimana hijrah ke Madinah yang Nabi lakukan bersama dengan para sahabat. Yang kedua, maksud yang lebih besar lagi pada hari ini adalah berhijrah itu maksudnya adalah tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Jadi instead maksud hijrah itu tinggalkan kampung, tinggalkan tempat, sesuatu tempat kepada tempat yang lain, pergi tempat yang lain. Sekarang ni maksudnya adalah tinggalkan juga, cuma tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, mungkin ada yang berazam tahun baru hijrah pun dia azam, tahun baru tak hijrah pun dia azam, Maulidur Rasul pun dia azam. Yang penting memang setiap hari sentiasa kena ada azam yang kuat. Pastikan kita ingin menjadi lebih baik hari ini daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ini, paling tidak pun kira sama, kira okey dah. Jadi jangan pula hari ini buat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, esok tak buat kot. Yang ni rugi dah. Sedangkan kita nak yang jadi lebih baik ataupun serupa, sekurang-kurangnya kekalkan amalan yang kita lakukan setiap hari itu. Seterusnya, hadis yang berikutnya adalah wa anhu, maksudnya daripada perawi yang sama dengan hadis yang sebelumnya. Tadi kita sebut Abdullah bin Amru bin Al-As, maknanya sama, daripada Abdullah bin Amru bin Al-As qala kana ala thaqal Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkiratu. Jadi ada seorang yang dikaitkan dengan Nabi SAW yang tugasnya adalah dia ini mengangkat barang yang maknanya berat, angkat barang yang berat, dia tanggung
barang yang berat diangkat, dia pikul. Jadi disebutkan bahawa Nabi SAW ini ada seorang lelaki yang begitu, namanya dipanggil adalah Kirkirah. Nama dia Kirkirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa finnar, dia berada di dalam api neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'atan qad ghallaha. Lalu pelik para sahabat ini bila Nabi kata orang itu dia dalam api neraka kedudukannya, mereka pun pergi nak tengok lelaki ini, Kirkirah ini, yang maknanya mereka ingin tahulah apakah sebab dan apakah punca Nabi kata si fulan yang namanya Kirkirah itu masuk dalam api neraka. Apa yang dia buat? Apa yang dia lakukan? Jadi pada zaman Nabi ini, tuan-tuan dan puan sekalian, tengok pada zahir belum tentu lagi. Sebab itu para sahabat berhati-hati. Mereka takut kerana pada zahirnya boleh tunjuk baik, pada zahirnya boleh tunjuk bagus, tetapi bila Nabi kata seseorang ataupun si fulan berada dalam api neraka, maknanya Allah Ta'ala berikan wahyu kepada Nabi, ceritakan apakah kesudahan bagi si fulan ini, walaupun dilihat okey, bantu orang, tolong orang, tetapi bila Nabi bagi tahu bahawa dia dalam api neraka, maknanya ini adalah suatu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, kesudahannya nanti apa. Lalu mereka pun nak tahu apakah sebab dan apakah punca yang menyebabkan Kirkirah ini Nabi kata berada di dalam api neraka. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Lalu mereka dapati padanya, pada sisi Kirkirah ini ada satu aba'ah. Aba'ah ini yang kita kadang-kadang panggil abaya. Abaya ni macam jubah lah, pakaian yang panjang daripada bahu sampai ke bawah. Aba'ah. Sampai kat Melayu, tanah Melayu kita panggil abaya. Abaya. Tu asal dia. Aba'ah. Aba'ah ni pakaian yang panjang, jubah. Rupa-rupanya itu adalah jubah yang dia curi ataupun yang dia khianat. Orang suruh jaga, tetapi dia ambil untuk menjadi miliknya. Jadi ini siapa tahu, tuan-tuan dan puan sekalian? Siapa yang tahu sesuatu barang itu kita punya ataupun bukan kita punya? Orang lain ke yang tahu? Yang tahu kita. Daripada banyak barang-barang tu, cuba tengok tuan-tuan sekalian. Baru kita perasan, ini pinjam 3 tahun lepas ni, belum pulang lagi. Cuba tengok buku dekat rak kita, sila-sila ada tagging nama orang lain. Jadi ini semua sebenarnya kita kena cek, walaupun kita tak niat. Tapi bayangkan kalau memang niat ambil barang orang, niatnya ambil barang orang dengan sengaja, orang tak tahu, kawan ni duk cari lama tak jumpa, tanya kita pun buat tak tahu je. Tuan-tuan dan puan sekalian, bayangkan Nabi sebut pada lelaki ini yang suka tolong orang lain, yang suka angkat barang-barang yang berat, bantu orang lain. Tiba-tiba Nabi kata dia ahli neraka. Rupa-rupanya ada satu pakaian yang dia ambil secara khianat. Secara khianat. Na'udzubillah. Kalau masih hidup, bolehlah juga bertaubat kepada Allah Ta'ala, pulangkan balik harta orang lain dan seumpamanya. Bayangkan kalau kita dah meninggal dunia, bayangkan kalau kita memang sudah tidak boleh buat amal lagi dan seumpamanya, apa yang kita harapkan pada waktu itu? Jadi semuanya telah tercatat. Ini adalah kerugian bagi kita. Jadi pastikan barang-barang kita itu adalah yang milik kita, yang kita dapat melalui daripada harta yang kita sendiri miliki. Bukan ambil hak orang lain, bukan ambil harta orang lain, sama ada secara khianat, secara menipu dan juga seumpamanya. Seterusnya, an Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Bakrah Nufai' bin Harith ini meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda satu hari, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya masa itu beredar sebagaimana keadaannya sejak daripada Allah menciptakan langit dan bumi.
As-sanatu 12 syahra, setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, daripada 12 itu 4 adalah bulan-bulan haram. Ini bulan Jumadal Akhirah, bulan depan bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk daripada bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 daripadanya adalah berturut-turut, iaitu Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Kita faham tu, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Dan satu lagi wa Rajabu Mudhar, dan bulan Rejab Mudhar. Nama bulan tu bulan Rejab. Mudhar itu nama satu qabilah. Kenapa Nabi sebut nama qabilah ini sama dengan nama bulan Rajab? Seakan-akan bulan Rejab ini adalah milik qabilah itu, kerana banyak-banyak qabilah yang ada dalam kalangan orang Arab pada waktu itu yang sepatutnya mereka tidak berperang, yang sepatutnya mereka gencatan senjata. Semua qabilah kalau bulan Zulqa'dah mereka tak perang, bulan Zulhijjah tak perang, bulan Muharram tak perang, kerana ini adalah bulan haji. Jadi mereka boleh taat. Tapi bila bulan Rajab ni susah nak taat. Sebab apa? Dia kat tengah tahun. Seorang-seorang dia je. Bulan Zulqa'dah dia tolak pergi haji. Masing-masing nak rasa selamat. Jadi kalau tak nak kita diganggu orang, tak nak diperangi, jangan perang dengan orang. Jadi logiknya ada. Bulan Zulhijjah mereka memang sampai di Mekah, di Kaabah. Bulan Muharram ini on the way balik. Jadi masing-masing nak selamat. Tapi bulan Rajab ni seorang-seorang dia kat tengah tahun. Ramai yang buat adjustment. Kita gantilah bulan Rajab, alang-alang dah bergaduh dengan qabilah ni, kita teruskan bergaduh, kita ganti bulan lain. Jadi mereka tidak patuh dengan arahan supaya tidak berperang pada bulan Rajab yang merupakan satu daripada 4 bulan haram tadi. Ramai ataupun banyak qabilah tadi yang buat adjustment, tetapi qabilah Mudhar satu-satunya qabilah yang taat. Sebab itu Nabi sebut bulan Rajab dengan perkataan wa Rajabu Mudhar, iaitu bulan Rajab qabilah Mudhar. Bukan kerana bulan Rajab tu milik dia, tapi kerana dia satu-satunya qabilah yang tetap akur dan patuh, tidak pernah buat adjustment untuk digantikan dengan bulan lain sebagai bulan yang tidak boleh berperang. Bulan Rajab ini allazi baina Jumada wa Sya'ban, iaitu bulan yang terletak di antara bulan Jumada dan juga bulan Sya'ban. Jadi yang kita sekarang berada ni, inilah yang sedang Nabi sebut, iaitu Jumadal Akhirah. Kerana Jumadal Ula ini adalah sebelum Jumadal Akhirah, maka selepasnya bukan Rajab. Jadi yang Nabi sebut allazi baina Jumada wa Sya'ban, Jumada itu adalah bulan yang kita ada sekarang ini, bulan Jumadal Akhirah. Selepas daripada Rajab adalah bulan Sya'ban. Jadi ini yang disebut oleh Nabi susunan bulan-bulan berdasarkan kepada kalender, iaitu kiraan bulan, kiraan bulan Qamariyah. Ayyu syahri hadha, kemudian Nabi SAW bersabda dengan maksud bertanya, ayyu syahrin hadha, ini bulan apa ya? Bulan ini bulan apa? Qulna, kami pun jawab kepada Nabi SAW, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Bukannya mereka tak nak jawab, tuan-tuan sekalian, tetapi mereka menunggu sesuatu daripada pertanyaan Nabi itu, Nabi nak sebut apa. Lalu perawi kata, fasakata, Rasulullah SAW selepas tanya dan kami jawab hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui, Rasulullah diam sebentar. Masing-masing tertunggu-tunggu sehinggalah kami menyangka, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih, sehingga kami menyangka bahawa Nabi SAW akan menamakan bulan ini dengan nama yang lain daripada yang sekarang diketahui. Sebab Nabi diam sebentar. Lepas tanya, ayyu syahrin hadha, kami kata Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi diam. Waktu diamlah masing-masing menyangka, ini boleh jadi Nabi nak bagi nama lain ni. Baik. Qala, kemudian Nabi pun berkata, bersabda, Alaysa Zulhijjah, bukankah ini bulan Zulhijjah? Jadi Nabi sekarang berada dalam bulan Zulhijjah.
iaitu riwayat yang menyebut tentang sabda Nabi ini, bulan itu ketika Nabi bertanya itu, adakah ini bukan bulan Zulhijjah? Menandakan ia adalah bulan Zulhijjah. Qulna, kami berkata, bala, bahkan ya Rasulullah. Okey, seterusnya Nabi tanya lagi, qala fa ayyu baladin hadha? Negeri apa ya ini? Ini negeri apa? Tempat yang kita tinggal ni negeri apa? Apa namanya? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami pun jawab sama macam tadi, hanya Allah dan Rasulnya yang sangat mengetahui. Fasakata, Nabi diam. Selepas itu, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih, sehinggalah kami sangka bahawa Nabi akan namakan bulan ini dengan nama yang lain daripada namanya. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, alaisal baladata? Nabi berkata, bukankah ini negeri al-baladata? Itu adalah baladun amin, iaitu Mekah. Bukankah ini Mekah? Kemudian para sahabat pun jawab, ya, ini Mekah. Maknanya Nabi tak bagi nama lain pun. Nabi tanya, kemudian bila para sahabat kata Allah wa rasuluhu alam, Nabi pun jawab dengan bentuk pertanyaan juga. Bukankah ini bulan Zulhijjah? Yang ini pula, bukankah ini namanya Mekah al-baladata? Kemudian Nabi bertanya lagi, fa ayyu yaumin hadza? Hari ini hari apa ya? Apakah hari ini? Kemudian para sahabat jawab, Allah wa rasuluhu alam. Kami kata, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi pun berkata, bukankah hari ini adalah hari nahar? Nabi diam tadi, kami sangka mesti Nabi nak bubuh nama yang lain daripada nama hari yang biasa ni. Kemudian Nabi pun berkata, alaisa yauman nahri? Bukankah ini hari nahar? Hari nahar hari apa? Hari raya haji, iaitu 10 hari bulan Zulhijjah. Qulna, bala, ya, iaitulah hari nahar. Qala, kemudian barulah Nabi SAW bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Nabi kata, sesungguhnya darah-darah kamu dan harta-harta kamu dan maruah kamu ke atas kamu semua adalah haram, sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya negeri ini, dan sebagaimana haramnya bulan ini. Rupanya yang Nabi tanya semua tu, itu semua adalah, yang pertama bulan Zulhijjah, bulan haram. Yang kedua, Makkah adalah tanah haram. Yang ketiga, berkaitan dengan hari nahar, itu juga adalah hari yang haram, haram puasa. Jadi semua tu diambil. Nabi kata, sebagaimana negeri ini negeri haram, sebagaimana bulan ini bulan haram, dan sebagaimana hari ini hari haram, maka darah kalian semua ke atas orang lain dan darah mereka ke atas kalian adalah haram. Harta kamu ke atas orang lain haram, maruah kamu ke atas orang lain haram. Maknanya tidak boleh diambil kalau harta. Kalau sekiranya ia berkaitan dengan maruah, tidak boleh dituduh dengan tuduhan yang tidak sepatutnya. Begitu juga kalau sekiranya ia berkaitan dengan, iaitulah darah, maknanya tidak boleh berbunuh-bunuhan sesama dengan manusia. Semuanya haram. Seterusnya, wasatalqauna rabbakum, dan kalian semua akan bertemu dengan Tuhan kamu, fayas'alukum an a'malikum, dan Allah Ta'ala akan bertanya tentang amalan kalian semua. Jadi maknanya ini adalah bukti kita semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan tanya, Allah akan hisap satu persatu daripada amalan kita. Seterusnya Nabi bersabda lagi, ala fala tarji'u ba'di kuffaran, ketahuilah janganlah kalian sekali-kali kembali selepas daripada ku ini, iaitu kembali kepada kekufuran. Maknanya jangan balik kepada kekufuran selepas daripada beriman apabila Nabi telah tiada nanti, selepas Nabi wafat. Yadribu ba'dakum riqaba ba'd, dan janganlah kalian maknanya pukul tengkuk
sesama kalian, dengan maksud janganlah berbunuh-bunuhan sesama kalian. Ala liyuballigha syahidul ghaib. Kemudian hendaklah orang yang melihat dan menyaksikan hari ini sampaikan kepada orang yang tidak hadir, al-ghaib, yang tidak hadir. Fala'alla ba'da man yablughu ayyakuna aw'alahu min ba'di man sami'ahu. Boleh jadi sebahagian daripada mereka yang disampaikan kepadanya itu dia tak hadir, tetapi orang yang hadir sampaikan kepada orang tak hadir. Boleh jadi sebahagian daripada yang tak hadir, yang disampaikan oleh orang yang hadir itu, ia lebih memahami berbanding dengan orang yang mendengarnya. Sebab itu ilmu kena disampaikan, ilmu kena di-share. Boleh jadi orang lain yang tak hadir, bila kita sampaikan apa yang disebutkan itu, mereka lebih memahami dan lebih sangat alert dan awareness lebih tinggi berbanding dengan orang yang mendengarnya. Yang penting adalah disuruh untuk kita sampaikan. Summa qala, kemudian Nabi pun bersabda, ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu, qulna na'am, qala Allahumma ashhad, muttafaqun alaih. Kemudian Nabi pun berkata, bukankah aku telah sampaikan? Bukankah aku telah sampaikan? Lalu para sahabat pun berkata, kami jawab, na'am, benar. Kemudian Nabi pun bersabda, Allahumma ashhad, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bersaksikan apa yang kalian sebutkan. Jadi ini antara ucapan Nabi juga dalam, maknanya antara yang terakhirlah dalam perhimpunan yang besar bersama dengan umat Islam. Nabi kata, bukankah aku telah sampaikan semua ini? Bukankah aku telah sampaikan? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini sebenarnya antara yang termasuk dalam kata-kata haji yang disebut sebagai haji wada'. Seterusnya, daripada hadis ini dapat kita fahami yang agak panjang tadi, daripada mula pertanyaan, ada jawapan, kemudian Nabi tanya balik, kemudian Nabi jelaskan, menunjukkan bahawa darah manusia itu, maknanya nyawa orang lain itu adalah terpelihara. Maknanya tidak boleh buat zalim dengan maknanya membunuh orang, tidak boleh buat zalim dengan maknanya kita cederakan orang, iaitu tadi darah. Tak boleh buat zalim dengan cara kita ini mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sepatutnya. Kita ni dapat satu-satu harta dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Antaranya adalah kita dapat harta dengan jalan jual beli. Kita dapat harta, satu-satu harta dengan jalan harta pusaka. Kita dapat satu-satu harta dengan jalan hibah. Orang bagi, bahasa Arab dia hibah. Bukan hebahkan berita tu. Yang ni hibah. Hibah ni termasuk hadiah pun hibah, sedekah juga dalam kategori hibah. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, kitab fiqh manhaji, ada satu tajuk besar dipanggil al-hibatu. Hibah maknanya berikan kepada orang sesuatu tanpa ada imbalan. Tanpa ada imbalan. Maknanya tanpa ada iwat, tanpa ada sebarang ganti. Kita bagi kat orang, ada ganti. Ambil dah saya punya basikal ni, RM3,000. Itu jual beli, dipanggil jual beli. Hibah ni kita bagi atas dasar maknanya kasih sayang pun boleh. Tahadu tahabbu, iaitu berilah hadiah sesama kamu, nescaya kalian akan berkasih sayang di antara satu sama lain. Ada orang berikan hartanya ataupun barangnya, niatnya adalah untuk mendapat pahala. Ini dipanggil sedekah, yang kita kata sedekah. Sedekah ini boleh jadi orang perlu ataupun orang tak perlu, kita sedekahkan. Hibah ini niatnya adalah untuk berkasih sayang, supaya kita jinakkan hatinya ataupun seumpamanya. Baik, ini semua adalah tanpa balasan, tetapi ia dilakukan ketika hidup. Kalau kita bagi sesuatu selepas daripada mati, ini dipanggil wasiat. Sebab itu tak ada masalah untuk kita bagi kepada kawan kita, bagi kepada siapa lagi, anak kita, selain daripada nafkah yang wajib,
kita boleh bagi pemberian yang maknanya hukumnya tidak wajib ini, boleh bagi kepada mana-mana anak berdasarkan kepada keperluannya. Cuma yang dituntut, yang digalakkan adalah bagi sama. Dalam kitab fiqh manhaji juga bahaskan macam mana kalau biasanya kita cerita ayah bagi kepada anak, sunat bagi sama rata. Ini bukan nafkah ya, ini hibah. Bagi sama rata itu sunat. Tapi kalau keperluan berbeza, bolehlah bagi pemberian berbeza-beza. Bagaimana pula kita nak bagi sama, nak bagi pemberian hibah kepada ibu ayah? Disunatkan juga sama, tetapi melebihkan kepada ibu itu berdasarkan kepada hadis. Kerana Nabi ditanya oleh para sahabat, dengan siapa yang aku perlu buat baik ya Rasulullah? Nabi kata, ummuka, dengan ibu kamu. Kemudian lelaki ini tanya lagi, thumma man, kemudian selepas ibuku siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ummuka, ibu kamu. Kemudian thumma man, kemudian siapa lagi selepas itu ya Rasulullah? Nabi jawab, ummuka. Kemudian Nabi ditanya pula kali keempat, thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Barulah Nabi jawab, abuka. Jadi 3 kali ibu, kemudian barulah 1 bapa. Berdasarkan hadis ini, boleh berikan satu-satu pemberian kepada ibu lebih daripada bapa. Cuma digalakkan sama. Yang tak ada dalam riwayat ataupun nas, bagi bapa lebih daripada ibu. Yang ni tak ada. Bagaimana pula dengan adik-beradik? Tajuk terakhir, adik-beradik. Dalam fiqh manhaji, kita nak bagi abang, kakak, nak bagi adik dan seumpamanya, sunat untuk samakan. Jadi kalau ada birthday untuk adik-beradik kita, yang seorang kek dengan belon yang tak boleh dimakan tu, keknya boleh dimakan, belon tak boleh dimakan, semua kena bagi sama. Baik, jangan beza-bezakan, itu sunat. Tetapi kalau nak lebihkan, maka yang lebih tua itu lebih afdal dapat lebih. Yang lebih tua lebih afdal untuk dapat lebih, kerana ada hadis yang menyebut sesungguhnya kedudukan yang paling tua dalam adik-beradik itu sama seperti bapa kalian. Jadi semuanya ada dalil. Ini dibicarakan dalam tajuk Al-Hibatu, Al-Hibah. Apa pun jauhnya pergi hibah tadi tu, kita cerita apa tadi? Kita cerita tidak boleh menzalimi orang lain, tidak boleh zalimi orang lain, tidak boleh bunuh, tidak boleh ambil harta orang lain dengan jalan yang tidak maknanya dibenarkan oleh syarak. Kerana kita hendaklah memastikan semua harta yang kita dapat adalah sebagaimana yang dibenarkan. Cara-cara dapat harta yang dibenarkan, kita memiliki satu harta, itu yang kita cerita hibah tadi tu. Ada caranya kita dapat harta pusaka, ada kalanya kita jual beli, ada kalanya kita adalah secara hibah, kita dapat daripada kawan ataupun orang lain dan seumpamanya. Lain daripada itu yang dilarang, mengambil, memeras, ugut, kemudian menipu, scammer, begitu juga dengan apa lagi? Kita rompak, pecah masuk rumah orang dan seumpamanya, itu semua adalah yang perkara yang haram. Ini Nabi pesan, dima'akum wa amwalakum, harta, begitu juga dengan darah, dan satu lagi apa? Iaitulah marwah, wa aradakum haramun alaikum. Hadis yang berikutnya daripada Abi Umamah Iyas ibn Tha'labah Al-Harithi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man iqtata'a haqqam ri'im muslimin biyaminihi faqad awjaballahu lahun nar wa harrama alaihi al-jannah. Faqala rajulun, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah? Qal, wa in qadiban min arakin. Hadis riwayat Muslim. Daripada Abu Umamah ini, dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang mengambil hak orang lain dengan sumpahnya, dengan sebab dia bersumpah, maka hakim bagi dia hak itu. Mungkin ada satu item maknanya direbut. Jadi hakim pun tanya,
siapa yang bersumpah mengatakan bahawa itu adalah barangnya, maknanya saya akan berikan. Yang seorang mungkin takut nak bersumpah, yang seorang lagi dengan berani bersumpah walaupun itu bukan haknya, lalu diberikan perkara itu kepadanya dengan sebab sumpah itu, Nabi kata aujaballahu lahun nar, wajib untuknya api neraka. Jadi sumpah ni tuan-tuan sekalian, hakim tak tahu, orang lain pun tak tahu. Kan ramai orang bersumpah tapi menipu kan. Demi Allah. Demi Allah ni wallahi watallahi. Kalau seseorang menyebut saya bersumpah bahawa barang itu saya punya, itu bukan sumpah dalam syarak. Sumpah mesti menyebut nama Allah. Dalam bahasa Melayu kita kata demi Allah. Sebut perkataan demi Allah, itu sumpah. Ataupun menyebut wallahi, itu sumpah. Watallahi, sumpah. Wabillahi, sumpah. Wallahi, itu barang saya. Tapi kalau seseorang berkata saya bersumpah, itu barang saya, itu bukan sumpah dalam syarak. Jadi ada yang mahir lah tu nanti tu. Ada yang mahir. Jadi saya tak bersumpah, cuma dia percaya cakap saya, Ustaz, tu macam mana? Tu kalau niatnya menipu, masuk pula kategori menipu berdosa juga. Menipu berdosa. Apa pun, bersumpah dengan sebab sumpahnya diberikan barang itu menjadi haknya dan miliknya, maka wajib untuknya api neraka dan haram ke atasnya syurga. Dua tu berat tu. Kemudian seorang lelaki bertanya, walaupun perkara yang sangat kecil ya Rasulullah, wa in kana yasiran, walaupun benda kecil sangat ya Rasulullah, Nabi pun jawab, walaupun kayu sugi sekalipun. Kayu sugi ni berapa ringgit ya tuan-tuan sekalian? Orang pun tak nak pun. Jadi mungkin 50 sen, mungkin RM1. Nabi kata walaupun aset itu adalah kayu sugi. Jadi kerana kayu sugi yang sangat kecil, kayu sugi yang mungkin tidak ada nilai pada pandangan orang lain, tetapi kalau hak itu dia dapat kerana sumpahnya yang tipu tadi, maka sama hukumnya, iaitu Nabi kata wajib api neraka dan haram ke atasnya syurga. Nauzubillah. Jadi ini semua adalah contoh-contoh kezaliman, ambil hak orang lain dengan jalan yang tidak betul, yang tidak dibenarkan oleh syarak. Saya rasa cukup sekadar tu. InsyaAllah ada masa dan izin daripada Allah Ta'ala, kita sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma 'alaika bil yahudi wa man 'awanahum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.